إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh sebagai Tuhan dan Tuhan yang menciptakan kita dan segala-gala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala menikmati di atas kita, dalam arti kata Allah ta'ala mengutuskan kepada kita sebaik-baik Rasul kepada ini ummah. Maka kita sebagai orang Islam, apakah kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah kita hendak kasihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Sebagaimana yang syarak kita tutup daripada kita supaya kita kasih dan junjung akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk syarak ni macam mana? Kerana telah maklum di sisi orang Islam semenjak daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, tidak adanya amalan apa-apa di dalam cara yang kita nak mengabdikan diri kita kepada Tuhan, pasti kita kena dengarnya syarak. Bukan dengan akal fikiran yang kita kata molek, maka itu adalah benda tu nak jadi molek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena memahami dan ambil faham. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu qad anzalallahu ilaikum dhikra rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Maksudnya, bertakwalah kamu wahai umat manusia, dalam arti kita kena junjungkan rentah yang Tuhan kita, kena agungkan lambang syiar Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kepala kita, di atas bahu kita, dalam hidupan harian kita. Itu makna kita bertakwa kepada Allah. Dan kita kena tahu apakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap kita, kita kena menjauhkan diri daripadanya. Barulah kita termasuk daripada golongan orang yang berjaya dan bahagia dua alam, hidup dunia dan akhirat nanti. Allah Ta'ala kata, qad anzalallahu ilaikum dhikra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bawa datangkan kepada kita ini akan pengingatan. Ahli tafsir telah memberikan penerangan ke zikra di sini ni
perkataan zikra di sini yakni Al-Quranul Karim sebagai kitab yang mengingati kita daripada lalai, mengingati kita daripada kita itu kena tarikkan dunia sampaikan kita terlupa tujuan asal yang Allah Ta'ala utuskan hatta akan kita mari kepada ini bumi. Ini dunia maksudnya. Khija Rasul ni, Rasul yatlu alaikum. Rasul ni senantiasa bacakan kepada kita, terhadap kita ayatillahi mubayyinat, akan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran diiktibarkan di dalam alam ini, di dalam hidupan kita sebagai keterangan bagi kita. Tidak ada perkara yang tersusuk, yang tidak nyata, yang tidaknya jelas daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala suruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacanya akan itu kandungan ayat kepada kita, supaya liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihat minadh dhulumati ilan nur, supaya Allah Ta'ala itu nak mengeluarkan kita orang yang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Cuba perhati kepada ini ayat. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terkadang iman yang kita ada, Islam yang kita ada, tak berjumpa lagi dengan ajaran yang sebenar yang nak menunjukkan kepada siratal mustaqim. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membacakan akan isi kandungan Al-Quran yang ada di dalam itu keterangan, supaya nak tarikkan kita, mengeluarkan kita sebagai orang yang beriman dah ni, orang yang buat amal dah ni, keluar tubik daripada kegelapan benda yang kita waham, perkara yang kita sengka, perkara yang kita silap faham terhadap ajaran kita kepada an-nur, kepada keterangan satu kali lagi. Dengan sebab itu kita jangan gaduh nak apa nama orang kata nak letakkan diri kita. Aku rasa kalau aku orang beriman, aku beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan hari kiamat, tak apa dalam aku. Sekadar itulah. Orang tu royak gapo, duk mengajar gapo, tak sakut paut gapo dengan aku. Tak, bukan aku tu. Ini adalah kesilapan kebanyakan daripada waham-waham orang Islam kita, yang membawa kepada terkadang diri dia tu jadi rugi dengan sebab fahaman dia itu tak betul. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran. Kita tengoklah dalam tafsir mana-mana ulama buat khulasah, kesimpulan sebagaimana apa yang amal kemukakan kepada umat sidang Jumaat yang dihormati pada tengah hari ini. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Wa may yu'min billah, dan sesiapa yang beramal dengan amalan yang salih. Wa may yu'min billah, dan sesiapa yang beriman dengan Allah. Wa ya'mal salihan, dan dia itu buat amal yang salih. Allah Ta'ala sebutkan kata wa yu'min billah wa ya'mal salihan ni lepas daripada Allah Ta'ala serukan kita supaya kita dengar akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tak akan jadi amalan yang salih sama sekali di sisi Allah kalaulah kita tak ikut jinjak langkah yang ditunjuk, yang dihajar, yang dicontohi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kerana agama Islam adalah agama yang nakwi kita itu bergantung dengan ajaran. Ya takwi tak semau nakwi kita bergantung kepada orang yang tertentu. Walaupun siapa-siapa pun, kerana orang dia tak kekal atas muka bumi ini. Dengan sebab itu ajaran Islam adalah yang nak bawakan kita sebagai umat manusia ni nak gantung kepada ajaran. Kita jangan kerak putus sama sekali dengan mana-mana pihak kalaulah orang tu tak ada bawa ajaran yang benar kepada kita. Ajaran yang benar sifat yang lagu mana?
Sifat dia yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Baca di atas kita keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai orang yang beriman dan buat amal yang saleh, gapo kita nak dapat? Liyukhrij apa nama? Wa yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannat. Allah Taala akan masuk kita dalam syurga. Syurga ni kita tiap-tiap minggu jadi kewajipan di atas khatib dan para pengingatan kepada ummah manusia, kena mengingat kata syurga ni bukan benda khayalan. Bukan benda seumpama orang-orang yang tak beriman kata kalau syurga ada sungguh, kalau neraka ada sungguh, kalau akhirat ada sungguh. Kalau kita nak kecek dengan bahasa Sia kata baralok na meeting. Kalaulah akhirat itu ada sungguh, ala kubur ada sungguh, neraka ada sungguh, itu bukan apa yang mereka itu siapa tahu pada hakikat, tidak. Kerana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak dusta terhadap kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak sama sekali dia itu nak silap janji dengan kita. Allah Ta'ala kata nak masuk syurga. Allah Ta'ala janji tak nak masuk neraka sungguh. Sebab itulah sifat orang yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari kemudian, hari akhirat, mereka itu yakin, mereka itu jazam di hati kata benda itu ada. Kemunduran umat Islam tak lain tak bukan kerana akhirat tak cerah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala nak masuk kita dalam syurga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, kekal duduk di dalam itu selama-lamanya. Itulah hakikat hidup sungguh bagi manusia. Hakikat hidup sungguh lagu tu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ni utuh Rasul mari kepada kita dan tolak tutup daripada kita supaya kita turut jejak langkah dia. Kita dah dengar semua suruh turut jejak langkah Nabi, suruh pakainya ajaran Nabi, suruh turut bayangan Nabi. Tetapi cuba kita tanya, berapa kali kita boleh buat? Berapa kali kita tadi itu boleh ikut perkara-perkara yang kita bercakap tadi? Cakap tak payah, tapi nak turut, nak ikut, itu benda susah. Berhajat pada hidayah, berhajat pada taufik, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu hari yang kita ada ini dikenakan dengan hari-hari yang kebanyakan umat Islam tadi itu faham kata bulan inilah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas setengah-setengah daripada pendapat ulama al-Islam, maka kedatangan Nabi semua umat manusia pasti kena gembira, pasti kena berasa adanya sifat kasih sayang dan sifatnya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Islam kita tutup daripada kita contoh tauladan hak kita nak kasih tadi tu macam mana, kita nak sambut lagu mana akan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak memikir sendiri ke kita nak ikut bayangan siapa ke, nak berjalan mengikut jalannya siapa ke, lagu mana? Ajaran Islam dia telah letakkan, mari kata cara kita nak kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia satu sahaja dari dalam ayat Al-Quranul Karim yang tersebut di dalam surah Al-Imran ayat 31. Ayat ni senantiasa kita dengar. Cuma kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, terutama pemuda-pemuda di kalangan orang kita ni, kena faham molek. Kita akan jadi ketua pula lepas daripada orang-orang tua kita sebagai teraju ummah yang ada depan kita sekarang. Mereka itu senantiasa nak tengok pula generasi kemudian daripada kita nak bawa lagu mana agama Islam sampai kepada syurga. Kita jangan kira kata aku ni sekadar hidup dalam dunia. Orang kafir ni sekarang nak hidup dalam dunia ya. Dia fikir pandak.
Dia tak ada akhirat bagi dia. Tetapi kita sebagai umat Islam ingat molek. Kata kita ada kewajipan, bebanan, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala banyak lagi. Maka cara kita nak kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gini. Tak kala para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada zaman itu akaknya lambang kata kami kasih kepada Rasulullah, gembira kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala cuba tengok. Nak cuba tengok kata apa yang dia kata tadi itu benar atau tidak. Tuhan buat turunkan satu ayat yang sebagai ukuran yang benar bagi setiap umat Islam yang mengaku kata dia kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia boleh ke tak nak jalan sebagaimana ajaran yang Allah Subhanahu wa taala kata di sini. Allah taala kata, "Qul," kata olehmu ya Rasulullah, "in kuntum tuhibbunallah." Kalaulah mung tadi itu kasih pada Allah, makna kasih kepada ajaran Allah, kasih kepada Rasulullah. Setengah daripada alim ulama kita ya buat sama di antara siapa dia taat kepada Allah, siapa dia taat kepada Rasulullah, maka adalah dia tu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih pada ajaran Allah taala sungguh, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jikalau kamu itu kasih pada Allah, dakwa kata kasih pada Tuhan. Lalu Allah taala kata, "Fattabi'uni." Royak pada waktu tu hak kata ya kasih sangat pada aku ni, turut akan jalan ni aku. Masalah pegangi, masalah amal ibadat, masalah budi pekerti, masalah pemikiran, masalah hawa nafsu dan sebagai-bagai daripada bentuk-bentuk hidupan harian kita yang kita hidup di atas muka bumi ini, suruh kita ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, ajaran Nabi ini dia hajar belaka kita. Tak ada tinggal ruang satu pun nak kita nak memikir sendiri cara kita nak buat amal ibadat ataupun cara kita hendak mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Semua perkara itu dihajar, ditunjuk, dicontohi, diaku dan diizin daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah Taala menegaskan, "Fattabi'uni," turutlah akan jalani aku, barulah dapat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah Subhanahu wa taala kasihkan dia. Tuhan tutup dari Tuhan nak tengok kata kita kasih kepada Tuhan sungguh hendak. Apabila kita turut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan kasih kita. Tuhan kasih pada kita lebih baik daripada kita kasih pada Allah Subhanahu wa taala berlimpah ganda. Sebab apabila Tuhan kasih kita, Tuhan ampunkan dosa kita dan Tuhan masukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata, cuba kita dengar nasihat daripada ulama kita sebagai tokoh di dalam agama kita. Dia kata ini ayat nak menghukumkan di atas tiap-tiap mereka yang dakwa kata dia itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia itu bukan duduk di atas jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya pendakwaan umpama itu adalah pendakwaan yang tidak benar. Kadzib, dusta. Sehingga mana yang akad kedustaan tu pada diri dia, sehingga dia akan turut jinjak langkah jalanan yang disyaratkan sebagai syarat Muhammadiyah dan ad-din an-nabawiyah, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua perkataan, perbuatan, keadaan hidup. Itulah maksudnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Sesiapa yang buat amal apa-apa yang tak selaras dengan sunnah aku, sama ada percakapan, perkataan, keadaan hidup, maka perkara itu akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, hentilah biar baik-baik cara kita nak buat amal,
cara kita nak kasih dan agung akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita kena duduk belakang Nabi. Senantiasa kita tegas kata kita adalah makmum, Nabi adalah imam. Tak boleh sama sekali kita nak rokok dan sujud belum daripada imam kita. Begitulah hidupan kita dalam masalah amal ibadat. Tak boleh kita mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal pun tak boleh kita mendahului Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan sebab itu, katanya alim ulama, daripada apa yang Allah Taala kata di dalam Al-Quran. Satu kali Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagai imam Darul Hijrah, dia ada perbincangan di antara dia dengan khalifah yang ada zaman itu, iaitu Abu Ja'far Al-Khalifah sebagai khalifah Abbasi yang ada pada zaman itu. Lalu khalifah ni akak suara di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kata, wahai raja, wahai Amirul Mukminin, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman itu Nabi kita dikembamikan, makna wafat, tetapi kehormatan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar masa Nabi dah ada, masa Nabi hidup. Bahkan lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwafat pun kita tak boleh sama sekali nak mendahului Nabi kita. Kalimah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan angkat suara kita lebih daripada suara Nabi. Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, ay la tarfa'u ra'yakum fawqa ra'yin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat pendapat kita lebih daripada pendapat yang dibawa datang, perkara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada urusan agama. Dengan sebab itu, itulah cara yang sebenar-benar kita gembira, kita itu agung, kita membesar dan kita menghormati terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap mereka yang menyalahi jalanan Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam arti merengkakan itu, merengkakan ini, itu pada hakikat bukanlah mereka itu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali mereka yang mendahului, kama dia dakwa kata hamba ni orang ikut, tidak sama sekali. Logik akal pun tak termakan dengan akal fikiran, apatah lagi dengan ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita mengagungkan sunnah Nabi kita. Dalam arti kata, mari kita pakak dengar hadis-hadis Nabi Muhammad. Cara lagu mana Nabi Muhammad itu semaya, cara lagu mana Nabi Muhammad itu buat amal ibadat, cara manakah Nabi Muhammad berbudi pekerti akhlak, cara manakah Nabi itu muamalah dengan manusia, muamalah dengan binatang. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan negara? Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiahkan para sahabat, mentarbiahkan anak cucu dia, mentarbiahkan isteri dia? Itu hakikat yang kita
kena patut kita tahu cara nak agungkan Nabi Muhammad lagu tu. Tiap-tiap lepas maghrib kita main mengaji sirah Nabi. Mari kita pakat mengaji bersepanjang tahun cara, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik bagi kita. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biadalah sifat kesedaran di dalam hati kita. Kata kita hidup di atas muka bumi ini tak kekal sama sekali. Wajib kita itu menujui kepada satu tempat yang dinamakan al-akhirah. Dengan sebab itu kita jangan lalailah dengan jazibiyatid dunia, tarikan dunia, kerana dunia ini bukan tempat yang kekal, bukanlah tempat yang kita nak duduk selama-lamanya, bahkan tempat yang kita nak lalu sahaja. Itulah perkara-perkara yang kita nak tanamkan di dalam jiwa kita, dalam akal fikiran kita. Mudah-mudahan dengan perkara itu kita tak akan rugi hidup di atas muka bumi ini. Supaya kita menujukan kepada kejayaan, kita kena usaha seboleh-bolehnya apa yang kita itu belajar dan mengetahui ilmu daripada syariat, untuk kita membekalkan, menjayakan diri kita sendiri, kerana tiap-tiap diri adalah kewajipan bagi dirinya sendiri. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkara itu kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala mentanamkan di dalam hati kita dan memahamkan akan pahaman itu, supaya kita boleh duduk di atas jalanan landasan yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.